billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mula minta sekretariat rakamkan majlis kita hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabi Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'du. Apa khabar? Sahabat-sahabat rakan sekretariat pembangunan Bandar Wakaf Madinah Mawadah dan ahli keluarga, rakan kenalan yang mungkin dah live bersama kami pagi ini. Sila panjang-panjangkan kepada sahabat lain. InsyaAllah pagi ini kita bincang perihal sujud tilawah. Sambungan. Sebelum ni kita dah baca sedikit bersama bab sujud sahwi dan permasalahan berkenaan dengan sujud sahwi. Hari ini kita ambil sujud tilawah. Agak mudah hari ini, tetapi mungkin saya berkongsi sikit beberapa perincian berkenaan sujud tilawah yang mungkin memberi manfaat untuk amalan kita bersama insyaAllah. Silakan adik baca sujud tilawah. Siapa yang ada buku baru tu muka surat 170 surat 170 kitab anak kunci syurga. Sujud tilawah. Sujud tilawah sunat melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah bagi mereka yang mendengarnya di luar solat. Sunat bagi imam dan yang mengerjakan solat seorang diri, dan wajib terhadap makmum sujud tilawah kerana mengikut imamnya sujud. Rasulullah SAW bersabda, Inna Nabi SAW kana yaqra'u alaina Quran fa iza mara bisajdati kabbara wasajadna ma'ahu. Yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW membaca Al-Quran kepada kami. Ketika membaca ayat sajadah, baginda bertakbir dan bersujud. Maka kami sujud bersama baginda. Direkodkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Nota syarah direkodkan oleh Imam Abi Daud dalam Sunan Abi Daud bab tafriq abwabi al-sujud wa kam sajdatan fil Al-Quran. Bab fil al-rajul asma'u sajada wa huwa rakibun wa fi ghairi solah, nombor hadis 143 daripada Ibni Umar status munkar. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, Iza qara'abnu adama sajdata fasajada aktazal syaitanu yabki yaqulu ya wailah umirabnu adama bis sujudi fasajada falahu jannah wa umirtu bis sujudi fabaitu faliyinnar. Yang bermaksud apabila anak Adam membaca ayat sajadah, hendaklah dia sujud. Nescaya perbuatan itu akan membuat syaitan menjauhkan diri daripadanya, menangis dan berkata, celakalah aku, anak Adam disuruh untuk sujud, lalu mereka sujud. Syurga bagi mereka, aku disuruh untuk bersujud tetapi aku menderhaka dan enggan, maka neraka untukku. Direkodkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Iqamatis Solah was Sunati Fiha, bab sujud Al-Quran, nombor hadis 1052 daripada Abu Hurairah status munkar. Disyaratkan ketika sujud tilawah dan sujud syukur sama seperti syarat solat. Terdapat 14 tempat ayat sajadah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah Al-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Nam ayat 26, surah Al-Sajdah ayat 15, surah Sad ayat 24, surah Fusilat ayat 38, surah An-Najm ayat 62, surah An-Syiqaq ayat 21, surah Al-Alaq ayat 19. Perlu dinyatakan bahawa surah Al-Hajj ayat 77 menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dimasukkan sebagai ayat sajadah. Bacaan surah Sad ayat 24 pula menurut Syafi'i dan Hambali tidak termasuk ayat sajadah, tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur.
Baik, alhamdulillah. Itu perkongsian sedikit bacaan kita berkenaan dengan sujud tilawah, ya, sujud tilawah ataupun kita panggil sujud sajadah lah. Masyhur untuk kita untuk sujud tilawah ni ketika awal pagi Jumaat tadi kan, imam biasanya membaca surah sajadah. Sebab itu kita panggil sujud sajadah, ya. Mungkin adik kita boleh off share ni, kita bincang-bincang sikit, kita ada masa. Kita bincang sikit perihal sujud tilawah ni apa dia, ya. Maka dalam fiqh mazhab Syafi'i sujud tilawah ni sunat, ya. Sujud tilawah ni sunat. Semua faham lah, ya, tak wajib. Ada satu ketika dia wajib sujud tilawah. Siapa boleh bagi tahu? Dalam kitab ni pun dah tulis. Ketika wajib sujud tilawah ialah apabila awal-awal kitab dah tulis. Makmum ikut imam. Ya, itu wajib. Atau minggu lepas kita baca masa kita sujud sahwi kan, kita tak buat salah tapi imam buat salah pun kita wajib ikut imam sujud sahwi sebab perihal makmum mesti mengikut imam. Itu je satu tempat wajib, yang lain semua sunat, ya, sunat sujud tilawah. Pada fiqh mazhab Syafi'i sujud tilawah ni sama macam solat. Begitu juga jumhur mazhab lain. Maksud dia kena ada wuduk. Kena wuduk, kena menghadap kiblat. Itu kemudian kaifiat dia ada dua. Kaifiat sujud tilawah di dalam solat dan kaifiat sujud tilawah di luar solat. Ya, di luar solat ialah apabila kita membaca atau mendengar Al-Quran sampai ke bab sujud. Ada 14 ataupun 15 tempat, ya. Jadi kalau dalam solat tu macam biasalah, dalam solat kita ikut je imam. Ikut je imam. Pertamanya turun tu mesti dengan niat untuk sujud tilawah, bukan untuk niat buat lain, takut batal solatnya. Mesti ada niat, innamal a'malu binniyat, macam tu. Jadi kita ada tahu dah nak turun tu ikut imam tu untuk sujud tilawah, dengan mengangkat takbir, tangan tak payah angkat, Allahu Akbar saja, ya. Allahu Akbar tidak disunatkan untuk mengangkat tangan. Angkat tangan tak sunat. Turun sujud dalam keadaan sujud solat macam biasa. Anggota-anggota yang kena lantai, kaki kena dibalikkan, anak jari kaki dan sebagainya sama macam sujud dalam solat. Itu tak ada khilaf bahagian itu. Kemudian tak disunatkan untuk duduk istirahat, duduk antara dua sujud tak perlu. Terus naik. Allahu Akbar, turun sujud. Kemudian kita akan baca beberapa bacaan yang kita bincang selepas ni. Kemudian terus bangun. Allahu Akbar. Itu. Masa bangun pun jangan duduk antara dua sujud. Jangan nak angkat takbir pula, tak payah angkat tangan. Duduk, angkat tangan boleh ke? Tidak sunat, tak membatalkan solat. Macam tu je lah. Kita cubalah solat kita, kaifiatnya betul mungkin sebagaimana ulama membincangkan, itulah dia yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut, Okey, itu dalam solat, tak ada masalah, Di luar solat pula ada tambahan. Di luar solat, kalau kita nak sujud tilawah di luar solat, perihal perbuatan dia sama macam dalam solat, rukun-rukun dia. Maksud dia tak boleh nak, kena ada wuduk lah, kena ada wuduk. Terkentut tak jadi, kalau tiba-tiba kita termakan, terkunyah benda dalam mulut ke, katalah kita tengah ngaji kan, ngaji makan buah, sebab kita luar solat kan. Ngaji sambil ngaji tu makan lah, ataupun isteri kita ngaji, kita makan kan. Tiba-tiba nak sujud tilawah, dan keadaan tu kita tak boleh. Dia tak boleh. Kita tengah makan tu, kita tak boleh nak sujud. Kita telan dulu siap-siap baru sujud sama-sama. Jadi kalau luar solat, pandangan yang kuat, yang mazhab sama macam keadaan kita sujud di dalam solat. Pandangan pertama. Bermakna kena ada niat, kena ada takbir, turun sujud, bangun tu dengan takbir tanpa mengangkat tangan. Bangun tanpa mengangkat tangan, duduk iftirash dan bagi salam. Satu pandangan. Bahkan ada pandangan kata bangun. Tapi pandangan ni tak kuat. Tak ada dalil yang kuat untuk mengatakan perlu bangun ataupun sunat bangun. Tak ada cerita wajib lah ni. Ini semua benda sunat. Tak ada cerita wajib, semua benda sunat. Jadi ada satu pandangan kata kita tengah ngaji tu, kita bangun. Menghadap kiblat, kita sujud seperti mana solat. Ada niat, angkat takbir, turun sujud, turun sujud, terus duduk iftirash dan bagi salam. Itu satu pandangan. Pandangan yang paling kuat ialah tak perlu bangun. Daripada keadaan kita duduk tu, mengaji tu, kita pastikan kita menghadap kiblat, sujud, bangun, duduk iftirash dan terus bagi salam. Itu dia kaifiat dia. Jadi secara amnya semua mengatakan kita perlu wuduk lah. Perlu berwuduk yang pertama. Boleh tak kita sujud tilawah tanpa berwuduk?
apa keadaannya kita nak sujud tilawah ni? Dalam keadaan kita ada peluang nak sujud tilawah tapi kita tak duduk. Ada, zaman sekarang ni banyak. Kita baca pakai handphone lah katakan. Kita baca pakai handphone, atau perempuan hafiz yang menghafaz Al-Quran, dia nak mengulang Quran masa dia haid. Dia hafaz, dia ulang sampai bab ada sujud tilawah. Boleh tak dia sujud tilawah? Ada pandangan mengatakan boleh. Contohnya daripada pandangan Ibnu Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari sendiri. Dalam pandangan masing-masing tidaklah mensyaratkan macam dalam solat. Jadi kalau kita ambil pandangan tu, perempuan yang haid ataupun kita dalam keadaan tak ada wuduk, kita duduk saja kan, kita dah terbatal wuduk tapi kita pegang handphone kita dalam perjalanan ke apa semua, kita baca Quran sampai ke tempat tu, tempat sujud tu, kita masih boleh sujud. Itu sunat yang lain tu kalau boleh ikut seperti menghadap kiblat dan sebagainya. Itu bab perihal perincian sikit-sikit lah bab sujud tilawah. Jadi dalam solat pastinya wajib kalau kita mengikut imam. Kalau imam pula tidak wajib, ingat ni sujud tilawah sunat. Jadi tak adalah cerita wajib Amar jadi imam, baca sampai satu ayat, Iqra' ke apa ke, kat ujung tu ada sujud tilawah kan, nak sujud ke tak? Nanti makmum aku pening nanti bini aku pening kan. Macam mana ni tiba-tiba abang sujud bangun semula kan? Kalau kita rasa makmum kita tak faham ataupun awal-awal kita tak bagi tahu kan. Ada masjid dia baca ikut turutan. Ini Al-Baqarah, lepas tu satu dia ikut turutan. Kalau kita taat ikut turutan dalam bacaan tu, bila sampai sujud tilawah, boleh je kita sujud tilawah, tak ada masalah sunat. Tetapi ulama tak membenarkan, ada pandangan haram kalau kita sengaja dia membaca satu ayat untuk semata-mata nak sujud tilawah melainkan hari Jumaat. Hari ini nak sujud tilawah lah, cari surah yang ada sujud tilawah kita baca. Tak boleh. Melainkan amalan kita ni hafiz Quran, kita baca satu sampai bab sujud tilawah, kita boleh sujud tilawah kalau kita nak. Kalau kita nak lah. Biasa masjid buat macam tu, dia makmumkan imam kepada jemaah dia. Sama ada dalam fardu ke ataupun biasa tarawih lah. Nanti rakaat kedua ada sujud tilawah, jadi makmum tahulah. Tak makmum tiba-tiba terkejut. Untuk imam pula disunatkan, disarankan disarankan untuk membezakan takbir sujud tilawah dengan takbir biasa. Kalau takbir biasa Allahu Akbar, turun bawah kan. Takbir sujud tilawah disarankan supaya berbeza. Contohnya sujudun sampai bab sujud kan, kita pun Allahu Akbar, kita pendek je. Membezakan takbir biasa dengan takbir sujud tilawah supaya makmum tak pening. Tapi biasa kalau jemaah-jemaah masjid dia tahulah perangai ataupun style imam masing-masing. Baik, jadi kita ada kaifiat, bacalah sikitnya, saya berkongsi sedikit. Kemudian balik baca, ada berbeza kaifiat sujud tilawah di dalam solat dan sujud tilawah di luar solat. Kita tahu luar solat pun boleh. Ada beza pandangan berkenaan dengan keperluan untuk kita berwuduk ataupun kita boleh saja sujud tanpa berwuduk. Dan sujud tilawah ni untuk orang yang membaca dan orang yang mendengar. Orang yang membaca dan orang yang mendengar. Kita tadarus ramai-ramai kan, seorang yang baca, tapi bila sampai tu kalau rasa jemaah nak sujud, kita pakai sujud je. Nak pula kita kat rumah dengan anak-anak dengan apa semua, kita within our control kan, kita boleh buat. Itu bab sujud tilawah. Wallahu a'lam. Bacaan dia pula, mari kita kongsi beberapa bacaan dalam bab sujud tilawah ni. Kalau kita tak hafal bacaan pun boleh sujud. Itu yang pertama. Tak hafal lah bacaan-bacaan ni. Ada 3 bacaan yang saya nak kongsi ni. Kalau tak hafal pun bacaan ni, boleh sujud. Pun boleh juga bertasbih dengan apa-apa sajalah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pun boleh. Ada sebab tidaklah disyaratkan perlu membaca doa sujud tilawah tu. Bahkan Imam Syafi'i dalam satu amalan dia baca surah Al-Isra ayat 108. Wa yaquluna subhana rabbana in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti penuhi. Pernah dia baca begitu. Maka kata Imam Nawawi, secara zahirnya memang Al-Quran itu menghendaki pujian ini, surah Isra tu. Maka bacaan itu adalah baik. Itu kalau nak ambil daripada salah satu amalan Imam Syafi'i sendiri. Daripada hadis ada beberapa bacaan. Ada satu yang masyhur kita daripada ni
saya ambil daripada kitab Anak Kunci Syurga ya. Kitab Anak Kunci Syurga nombor 50 ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim. Hadis sahih ya. Ada juga daripada pandangan Imam Az-Zahabi. Setuju bahawa hadis ni sahih ya. Sajada wasyiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu bi ahsanul khaliqin. Ini daripada hadis begitu aja. Tak ada lah. Wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi, itu tambahan lagi. Tambah lagi. Kalau lafaz daripada hadis, kalau ada tambahan pun fatabarakallahu bi ahsanul khaliqin. Sajada wasyiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bi haulihi wa quwwatihi, itu tambahan ulama lain ya. Maksud daripada hadis ni, bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Itu baik. Kebanyakan kita baca yang inilah, ataupun kita tambah bihaulihi wa quwwatihi, itu kan, tak ada masalah. Diam pun tak apa. Tapi eloknya bacalah, tasbihlah sikit masa tu. Satu lagi daripada hadis daripada Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Menurut Imam Al-Hakim hadis tersebut sahih. Imam Zahabi pun setuju hadis ini sahih. Tapi ada pandangan lain berkenaan hadis ni, nanti saya tengok nota saya. Ada pandangan hadis ini hasan, ataupun ada yang lebih rendah daripada hasan. Tapi boleh juga nak ambil bacaan ni ya. Ini jarang, saya pun jarang sangat baca ni ya. Allahumma ktub li biha indaka ajra wad'ani biha wizra waj'alha li indaka dhukra wa taqabbalha minni kama tasabbataha min 'abdi Daud. Nabi Daud ya. Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya daripada hamba-Mu Daud. Nabi Daud ni dikenali sebagai Nabi yang sedap suara dia ya. Baik. Jadi itu beberapa bacaan untuk masa kita sujud tilawah ni ya. Sajadah wasyiya lillazi itu satu, ataupun kita nak ambil hadis Allahumma ktub li biha indaka ajra tu dua, ataupun boleh baca surah Isra wa yaquluna subhana rabbana in kana wa'du rabbina la maf'ula, ayat 108 ya. Al-Isra ayat 108, ataupun subhanallah walhamdulillah, apa-apa sajalah zikir-zikir tasbih-tasbih yang kita rasa selesa, atau subhana rabbiyal a'la pun boleh kalau kita tak tahu nak pilih yang mana satu ambil daripada hadis tu yang baguslah ya. Hadis yang last tu jarang-jarang kita dengar Hadis ni datang macam mana? Mungkin kita tutup pagi ni dengan bagaimana keluarnya bacaan ni, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas ya. Ini hadis sahih. Imam Tirmizi dan Hakim menyatakan hadis ni sahih, ada yang mengatakan hasan. Jadi kuatlah hadis ni, boleh pakai ya, ganti saja dia wasiyah lil lazim kalau naklah boleh. Daripada Ibnu Abbas meriwayatkan seorang laki-laki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, semalam aku mimpi aku semayang di belakang sebuah pokok dan aku baca surah Sajdah dan aku baca Sajdah ya. Maka aku sujud dan ketika aku sujud aku nampak pokok ni pun seolah-olah sujud dan membaca tasbih ni. Allahumma ktub li biha indaka ajra." Begitu. Aku dengar pokok tu baca. Dia bagi tahu Rasulullah. Dalam syarah tu tak ceritalah respon Rasulullah tu, tetapi mengikut Ibnu Abbas, pernah aku lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan membaca doa tersebut. Selepas diceritakan oleh sahabat tu, Rasulullah ikrar Rasulullah, maksud Rasulullah mengiyakan bagus bacaan tu. Maka Rasulullah baca bacaan tu. Jadi sabit daripada ini hadis ni pun hadis sahih ataupun hasan, maka kita boleh pakai ya. Sahabat bermimpi, mimpi jumpa Rasulullah, ceritakan bagaimana dia semayang belakang pokok, dia sujud dan dia dengar pokok tu membaca doa ni. Maka Rasulullah pun baca doa yang sama ya. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, itulah ya. Itu sedikit sebanyak perkongsian kita berkenaan dengan sujud tilawah. Tak susah,
Tapi boleh buat ya. Boleh buat dalam keadaan kita dalam solat ataupun luar solat ya. Yang sikit-sikit tadi yang perihal jangan langgar tu ialah kalau kita jadi makmum, wajiblah kita ikut. Dan kalau kita jadi imam, kalau kita rasa jemaah kita faham, kita sujud. Selain daripada hari Jumaat lah, hari Jumaat ni biasa orang faham lah. Kalau jemaah kita faham, kita sujud. Kalau jemaah kita tak faham, kita jangan sujud ataupun sebelum kita mula baca tu, kita maklumkan dulu jemaah. Biasanya dalam solat sunat lah ya, dalam solat sunat kita baca panjang-panjang ni. Kita maklumkan dulu kepada makmum. Imam pula kalau surah tu sujudnya di hujung. Apa dia? Surah Iqra kan? Surah tu di hujung. Sujud tu di hujung. Jadi kita ada pilihan. Pilihannya ialah kita sujud, kita bangun dan kita sambung sikit. Sama ada surah yang selepas ataupun ulang balik surah yang sama di awal. Di awal, kemudian barulah kita rokok. Faham ya? Kita sujud dulu, sujud tilawah, kita bangun, kita sambung sikit. Ada kata ambil balik surah yang tadi tu, ambil awal sikit. 3 ayat, kemudian barulah kita rokok macam biasa ya. Wallahualam, saya ingat tak banyaklah permasalahan sujud tilawah ni. Kita boleh buat dalam solat pun boleh, di luar solat pun boleh, dalam kenderaan pun boleh, atau pada tempat kita tak boleh nak sujud, mengikut pandangan kalau ambil dalil daripada Sayyidina Umar, boleh kita isyaratkan saja. Ya? Dalam bas, dalam kapal terbang, kita baca pakai kita punya tab, kita punya handphone, sampai bab sujud tu kita isyarat saja. Kita tunduklah sikit ya. Wallahualam, insya-Allah minggu depan kita sambung bincang-bincang bab sujud syukur. Habis sujud syukur ni, Allahumma sholli ala Muhammad. Habislah bab sujud ya. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Tak susah insya-Allah ya. Tapi kita perincikanlah sikit-sikit supaya kita mencantikkan lagi amal ibadah kita walaupun perkara sunat seperti sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyiman wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa Isnin depan, kita sambung lagi novel yang terbaik, Kalam Allah berkenaan cerita Nabi Yusuf. Assalamualaikum.